Saya ada soalan susulan, tapi saya ingin membenarkan audiens untuk bertanya terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bertanya kepada... Nama Ustaz? Ya, nama saya Tajuddin daripada Kuala Lumpur lah. Saya nak bertanya kepada... Oh, bukan JB tadi ya? Oh, bukan. JB belakang sana, dia tak tanya soalan. Kita telah berbincangkan tentang Ramadan adalah bulan mendidik diri untuk menjana modal insan dan akhlak. Dan akhlak ni dia tidak dapat elak daripada lisan. Perkataan, menjaga perkataan. Tapi saya nak menyentuh dari konteks dunia politik Malaysia hari ini, politik kepartian. Boleh dikatakan ahli-ahli politik ini dia tidak menjaga lidah dia, termasuk dalam bulan Ramadan, dengan memberikan perkataan-perkataan yang kita tak patut dengar. Seperti mana sampah, haram jadah, cicak mengkarung. Apakah di atas alasan politik perkara ini dibenarkan dalam Islam, dan di manakah masalah hal ini berlaku? Istilah tu banyak sekali di Twitter tu. Itu masalah. Dan soalan yang kedua, kalau boleh, ya, Tuan Syed. Kita ringkaskan. Okey, berkenaan dengan syarat untuk menjadi pemimpin negara ini, adakah dia hanya perlu melihat kepada wawasan politiknya sahaja, ataupun kena melihat juga akhlak dan pribadinya? Adakah masalah moral tak dikira? Asalkan dia mempunyai wibawa dalam pemerintahan, dia boleh jadi pemimpin. Itu saya cuba nak bertanya secara khusus kepada Profesor Datuk lah, berkenaan dengan integriti barangkali modal insan untuk orang-orang yang layak untuk menjadi pemimpin negara lah. Okay, impeachment terhadap Clinton gagal, Prof Datuk. Itu kalau kita ambil konteks politik. Sekali lagi Prof Datuk, kita terdorong untuk menyuluh dalam konteks politik. Silakan. Bismillah, saya tertarik dengan soalan itu sebenarnya. Itu yang pertama disebut tentang sikap sebahagian daripada manusia di bulan puasa, berkata perkara yang keji, menggelar manusia lain, kemudian keluarkan kenyataan-kenyataan yang tak sepatutnya. Saya suka melihat daripada konteks Islam itu sendiri. Adapun perlu kita ketahui, sama ada kita berada dalam mana-mana parti, mana-mana kelompok, itu tidak menjaminkan kita itu adalah ahli syurga ataupun ahli neraka. Syurga dan neraka adalah milik Allah Subhanahu wa taala mutlak. Mana mungkin kita nak menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut, seseorang itu beramal dengan amalan ahli syurga sehingga jarak dia dengan syurga kadar sehasta. Kemudian datang ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia menjadi ahli neraka. Dan lelaki yang kedua, dia beramal dengan amalan ahli neraka sehingga jarak dia dengan neraka sehasta. Kemudian datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dia beramal dengan amalan ahli syurga, dia masuk syurga. Maka syurga bukan di tangan kita dan milik kita untuk kita menentukan si fulan, si fulan, si fulan. Maka bila kita bercakap tentang Islam, saya minta tolong diri saya sendiri, penonton di luar sana dan penonton di dalam studio. Bila kita berbicara tentang Islam, kita lupakan soal-soal kepartian dan kepentingan-kepentingan diri. Kita bercakap tentang kepentingan agama kita, tentang kepentingan Islam yang perlu didahulukan, yang perlu diutamakan. Dan dalam bercakap dan mengulas tentang Islam, sudah semestinya kita perlu ada adab, kita perlu ada akhlak, kerana kita berhadapan dengan saudara se-Islam kita. Dan jangan mudah-mudah kita menggelar manusia, sesiapa pun, daripada parti mana pun. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu menggelar saudaramu dengan gelaran-gelaran yang dia sendiri tak suka. Ada, saya pernah berbual dengan seorang bloggers. Dia kata, Ustaz, dia kata, ini sebenarnya kita, kata Nabi, dia kata, peperangan itu adalah bergantung kepada perancangan, strategi. Sesuai dengan hadis Nabi, al-harbu khida'. Peperangan itu ada unsur-unsur, kita katakan strategi. Tipu helah muslihat. Tipu helah muslihat, Ini tipu helah, Ustaz, ini no problem. Saya kata, ini bukan soal tipu helah, ini soal didikan akhlak. Yang Nabi dan Allah Subhanahu wa taala sendiri perintah, dan Nabi sendiri sebut, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, aku diutuskan untuk menyampaikan ataupun menyempurnakan akhlak. Kalau Musa dan juga Harun, Allah Subhanahu wa taala perintah bertemu dengan Firaun yang jelas melampaui batas, mengaku dirinya sebagai Tuhan, membunuh semua manusia, zalim yang terlampau. Kata Allah di dalam Al-Quran kepada Musa dan juga Harun, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha." Kamu berdua pergi, wahai Musa dan Harun, kepada Firaun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Berkatalah kepada dia dengan perkataan-perkataan yang baik, agar dia ingat dan agar dia hatta itu kepada Firaun. Kalau kita bercakap dalam konteks yang sesama Muslim, maka itu sudah tentulah memerlukan di sini yang kita perlukan kebijaksanaan, hikmah, budaya bermujadalah yang sihat, yang mudah-mudahan kita dapat memupuk sedikit kesedaran itu walaupun agak terbatas dalam konteks ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Datuk Dr. Siddiq Baber dan juga Ustaz Fatul Bari Mat Jahaya, dan terima kasih kepada